Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah pada pagi yang berbahagia ini, hari Isnin, yang mana kita dapat meneruskan uh, pengajian sesi ulang kaji 114 surah di dalam Al-Quran, yang mana kita akan membicarakan tentang nama, tujuan dan tema surah. Jadi Alhamdulillah pagi ini kita akan memasuki perbincangan surah An-Nisa. Kita akan masuk kepada perbincangan surah An-Nisa. Jadi semoga Allah melapangkan urusan kita pada pagi ini. Allah mempermudahkan apa yang kita ingin laksanakan. Semoga Allah memberikan kefahaman kepada kita. Semoga sesi ulang kaji 114 surah yang kita buat setiap hari Isnin sampai hari Jumaat ini, Allah sentiasa memberikan kemudahan kepada kita semua bagi kita menghadapi bulan Ramadan yang merupakan bulan kepada Al-Quranul Karim. Jadi kita terus pergi kepada perbincangan kita, iaitu surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa. Okey. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan ya yang ikut yang baru mengikuti pengisian ini, sebenarnya kita bukan membincangkan tafsiran setiap ayat dalam surah An-Nisa. Kita bukan nak melihat kepada segmen ataupun pembahagian ayat dalam surah An-Nisa. Kita cuma nak fokus pada sebab apa surah itu dinamakan An-Nisa. Kemudian kenapa Allah memilih dengan nama An-Nisa? Bagaimana kalimah An-Nisa itu wujud? Maksudnya dalam ayat yang keberapa kita boleh dapat kalimah An-Nisa? Dan yang paling penting, apa sebenarnya maksud surah An-Nisa? Tujuan Allah menurunkan surah An-Nisa, dan apakah tema iaitu mihwar surah bagi surah An-Nisa? Baik, kalau sebut perkataan Nisa, An-Nisa itu membawa maksud adalah wanita. Wanisa adalah wanita. Okay. Perkataan An-Nisa ini kita boleh temukan dalam surah An-Nisa. Kita boleh temukan nama An-Nisa itu pada ayat yang pertama di dalam surah An-Nisa. Okay. Kita telah sebutkan sebelum ini, tuan-tuan dan puan ya, nama-nama surah dalam Quran ini hanya 3 surah sahaja yang nama surah itu tiada satu ayat pun yang berkaitan dengan nama surah tu. Macam macam suratul Fatihah, tak ada perkataan Al-Fatihah di dalam surah, dalam ayat itu, dalam surah itu. Surah Al-Anbiya, tiada perkataan Al-Anbiya dalam mana-mana ayat dalam surah tersebut. Dalam surah Al-Ikhlas, tidak ada perkataan Al-Ikhlas dalam mana-mana ayat dalam surah tersebut. Selain 3 surah itu, maknanya ada 111 surah. Nama surah itu ada disebutkan di dalam ayat-ayat dalam surah tersebut, seperti mana surah An-Nisa. Jadi perkataan An-Nisa'u
ada dalam ayat surah An-Nisa. Okey. Kalau kita cari semua sekali perkataan An-Nisa di dalam Quran, okey, dalam Al-Quran dapatan saya setakat yang saya sempat rujuk dalam kajian para ulama, perkataan An-Nisa dalam Quran ya kita boleh jumpa sebanyak 57 kali. Ada 57 kali perkataan An-Nisa ataupun tanpa menggunakan alif lam. Sama ada dia ada alif lam An-Nisa ataupun tanpa alif lam disebut Nisa sahaja. Kedua-dua kalimat itu An-Nisa dalam Quran ada 57 kali. Tetapi dalam surah An-Nisa ini, dalam surah An-Nisa ini hampir ada lebih kurang dalam 17 kali disebutkan dalam suratul Nisa pada 16 ayat dalam suratul Nisa. Maknanya perkataan Nisa ataupun An-Nisa dalam suratul Nisa itu setakat yang ditemukan ada 17 kali disebutkan yang berada pada 16 ayat dalam suratul Nisa. Okey, kita ambil contoh ayat yang pertama sekali dalam suratul Nisa kita akan jumpa perkataan Nisa wan Nisaa. Jadi dekat ayat pertama surah An-Nisa kita dah jumpa dah Allah menyebutkan perkataan An-Nisa iaitu wan Nisaa. Itu tentang perempuan. Jadi saya cuma sebutkan satu sahaja contoh ayat yang ada menyebut perkataan An-Nisa. Tapi kalau nak cari ke semua sekali dalam surah An-Nisa tu, lebih kurang ada 17 kali. Okey, ini adalah penerangan tentang bagaimanakah surah itu dinamakan dengan surah An-Nisa. Diambil daripada ayat berapa? Bermula pada ayat yang pertama. Termasuklah beberapa ayat lain. Okey, sekarang kita nak bincang pula kenapa ataupun apakah justifikasi pemilihan An-Nisa itu. Sedangkan dalam surah An-Nisa ni dia ada sebut tentang anak yatim. Dia disebut perkataan al-yatama, anak yatim. Kenapa surah Nisa tak digunakan surah itu namanya surah anak-anak yatim? Kenapa Allah sebut tentang perempuan? Maka jawapannya surah An-Nisa ni merupakan surah yang paling banyak menyebutkan tentang hukum hakam perempuan. Tak ada cerita hukum hakam perempuan yang berkaitan dengan ayat-ayat tentang perempuan ni, hukum hakamnya, pernikahannya, harta pusaka dan sebagainya, yang paling banyak duduk dalam surah An-Nisa. Walaupun ada juga satu surah lain macam surah At-Talaq, ada juga pasal perempuan. Tapi surah yang paling banyak menyebut tentang perempuan iaitu dalam surah An-Nisa. Justru itu surah ini sangat tepat dinamakan dengan surah perempuan ataupun surah wanita. Okey, untuk penamaan surah saya kira selesai kita bincangkan. Kita dah tahu sebab musabab dinamakan surah An-Nisa. Kita dah juga mengetahui dalam ayat berapa ataupun dari mana sumber kalimah An-Nisa itu diambil dalam surah An-Nisa. Okey, dah selesai. Sekarang kita nak bincangkan tentang tujuan surah An-Nisa. Kita terus pergi kepada objektif bagi surah An-Nisa. Tuan-tuan yang mengikuti sesi ulang kaji belajar nama surah, tema surah 114 surah ni, saya ingatkan sekali lagi ya, kita belajar ni bukan nak belajar ke semua ayat. Kalau nak belajar semua ayat ada 176 ayat. Tapi kita bukan belajar 176 ayat. Kita cuba nak buat
kesimpulan daripada 176 ayat surah An-Nisa ini, kita nak dapatkan, kita panggil apa, dia punya macam seperti mana kesimpulan lah. Okey, sekarang kita nak bincangkan tentang apa objektif 176 ayat dalam surah An-Nisa. Okey, objektif surah An-Nisa, para ulama setelah mengkaji nama surah, mengkaji ayat-ayat yang ada dalam surah An-Nisa, para ulama melihat pembukaan surah An-Nisa, penutupan surah An-Nisa, maka para ulama membuat kesimpulan seperti mana yang dibuat oleh Dr. Ali Hassan dalam buku Dilalatul Asma. Dia kata surah An-Nisa ni tujuan dia apa? Tujuan dia Allah Ta'ala nak menyeru, Allah Ta'ala nak membimbing kepada manusia supaya bersifat adil, bersifat ihsan kepada semua manusia, terutama kepada golongan yang lemah. Okey, saya ulang kembali. Surah An-Nisa ni dia punya keyword dia, maksudnya kalau nak buat rumusan tujuan surah An-Nisa ni, kita ambil macam ni. Adil, ihsan. Maksudnya surah An-Nisa ni, kalau kita baca 176 ayat, Allah nak suruh kita bersifat adil, bersifat ihsan. Kepada siapa? Kepada semua manusia, terutama kepada golongan-golongan yang lemah. Okey, siapakah golongan yang lemah yang Allah maksudkan dalam surah An-Nisa? Kita akan menemukan golongan yang lemah secara spesifik adalah anak-anak yatim dan juga tentang wanita. Kalau zaman Nabi dulu, waktu zaman Al-Quran diturunkan, wanita ini memang menjadi satu golongan manusia yang memerlukan kepada pembelaan. Wanita di zaman Nabi dulu tu ditindas. Wanita di zaman Nabi dulu tu didiskriminasi. Jadi, apabila Islam datang, Allah mengutuskan Nabi Muhammad, Allah turunkan surah An-Nisa adalah untuk membela, mengangkat darjat wanita itu supaya wanita-wanita itu tidak diabaikan hak-hak mereka, tidak dipinggirkan kebajikan mereka. Sebab itu fokus kepada wanita itu dipilih untuk diletakkan pada nama surah. Tapi bukan wanita saja. Zaman Nabi dulu, antara golongan yang diabaikan adalah anak-anak yatim. Apabila turun surah perempuan ni, Allah Ta'ala nak meminta kepada manusia supaya jangan abaikan anak yatim. Persoalannya adalah, kenapa anak yatim diletakkan dalam surah An-Nisa? Kerana anak yatim ni dia mempunyai persamaan golongan yang lemah, golongan yang diabaikan pada zaman dahulu, sampailah juga ke hari ini. Saya akan buktikan di dalam surah An-Nisa penyebutan tentang dua kumpulan ini. Saya ulang kembali, objektif surah An-Nisa adalah untuk mengajak manusia supaya bersikap adil, bersifat ihsan kepada semua manusia, terutama perempuan dan anak yatim, dan juga kepada orang-orang yang lemah. Mohon maaflah kalau saya katakan wanita ni adalah orang yang lemah. Kita kena ambil konteks semasa penurunan Al-Quranul Karim. Jadi bersyukur kepada Allah. Agama Islam adalah agama yang tidak meminggirkan wanita. Kalau siapa-siapa yang dia kata Islam ni, dia tak jaga wanita, dia tak bagi hak pada wanita, sebenarnya orang tu dia tak faham Al-Quran. Dia tak faham surah An-Nisa. Jadi kalau lepas ni ada wanita-wanita yang nak memperjuangkan hak-hak mereka, maka dia boleh angkat surah An-Nisa. Sebab itulah tujuan Allah menurunkan surah An-Nisa.
Okey, kata kuncinya apa? Adil dan ihsan. Okey, sekarang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan ya beberapa bukti pengangkatan tentang anak yatim, orang nisa dan juga orang yang lemah. Okey. Kalau kita buka surah An-Nisa ya, tuan-tuan akan menemukan, okey, tuan-tuan kena catat. Kalau yang sahabat yang ikut di TikTok, anda kena catat maklumat penting ni, kerana maklumat penting inilah yang dikaitkan dengan tujuan surah An-Nisa. Baik. Dalam surah An-Nisa, kita akan jumpa Allah menyebut uh, perintah berlaku adil. Perkataan ta'dilu. Ta'dilu maksudnya berlaku adil. Berlaku adil. Berlaku adil sebanyak 3 kali Allah sebut dalam surah An-Nisa. Okay, cepat-cepat. Cepat-cepat catat. Surah An-Nisa ni surah yang paling banyak yang Allah menyebut tentang apa? Perintah berlaku ta'dilu, berlaku adil. Okay, nak tengok ayat nombor berapa? Tuan-tuan boleh jumpa penyebutan tentang berlaku adil berlaku adil ni, Allah perintah dalam surah An-Nisa ada 3 tempat. Ayat nombor 3, ayat nombor 3, ayat nombor 129 dan ayat nombor 135. Ayat 3, 129 dengan ayat 135, surat Nisa tetap jumpa perkataan ta'dilu. Okey, nak tengok ayat dia? Tu kena cari ayat tu. Maknanya nanti kalau buka Quran, cari ayat 3, ayat 129 dengan ayat 135, perintah berlaku adil. Perintah berlaku adil ni diulang sebanyak 3 kali. Allah tak sebut dalam surah lain. Sebanyak itu Allah menyebut dia dalam surah An-Nisa. Kenapa nak diulang banyak perkataan ta'dilu, ta'dilu, berlaku adil tu? Inilah sebenarnya cara untuk mengenal pasti surah ini sebenarnya tujuan dia apa? Antara caranya melihat keunikan kalimah-kalimah itu. Baik. Kemudian saya nak tunjukkan ciri yang kedua. Ciri yang kedua, surah yang paling banyak menyebut tentang anak-anak yatim. Lepas ni ingat, kalau nak cari surah yang paling banyak menyebut tentang anak-anak yatim dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak, al-yatama, 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 anak-anak yatim, tuan-tuan kena cari surah An-Nisa. Allah sebut sebanyak 6 kali. 6 kali tentang anak-anak yatim. Penyebutan anak-anak yatim sebanyak 6 kali ini Allah tak sebut dalam surah-surah lain. Tak ada dalam Al-Baqarah. Sebanyak itulah. Tak ada. Tetapi banyak penyebutan anak yatim tu Allah memilih surah perempuan untuk diletakkan penyebutan anak-anak yatim yang paling banyak 6 kali. 6 kali itu di mana ayatnya? Tuan-tuan boleh jumpa pada ayat yang kedua. Ada ayat nombor 3, ayat nombor 6, ayat nombor 8, ayat nombor 10, ayat nombor 36. Saya ulang sekali lagi, penyebutan kalimah anak-anak yatim al-yatama. Kalau cari anak yatim tak jumpalah anak yatim tu. Kuat bahasa Arab. Al-yatama 6 kali. Ayat nombor 2, 3, 6, 8, 10 dan 36. Jadi mesti ada sesuatu yang Tuhan nak sampaikan kepada kita tentang anak-anak yatim. Letak pula anak-anak yatim tu bersama dengan isu wanita. Itu yang kita sebut tadi pada peringkat awal, surah An-Nisa tujuannya adalah untuk manusia ini kena berlaku adil, kena berbuat baik, ihsan kepada semua manusia, terutama golongan yang sangat lemah, iaitu wanita dan anak yatim. Okey, saya tunjukkan lagi beberapa perkara. Okey. Saya kalau siapa yang ikut melalui aplikasi Zoom, saya tunjukkan contoh di mana perkataan al-yatama. Kalau ayat 2 tu Allah kata wa'atul yatama. Kalau ayat nombor 3 Allah kata alla tuqsitu
fil yatama. Okey, nanti boleh cari ya dalam surah An-Nisa. Okey. Kemudian kita pergi kepada ciri yang ketiga. Kalau buka surah An-Nisa, tuan-tuan akan jumpa Allah menyebut kalimah al-mustadha'afin, iaitu kalimah maksudnya apa? Orang-orang yang lemah. Ya. Surah An-Nisa surah yang paling banyak mengulangi penyebutan kalimah wal mustadha'afin, orang-orang yang lemah. Surah An-Nisa berapa kali? Ada 4 kali. Ada 4 kali penyebutan al-mustadha'afin, 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 al-mustadha'afin. Okay, nak tahu 4 kali tu kat mana? Nak tengok dia berada di mana? Sekejap ya. Antaranya kita boleh tengok dekat ayat nombor 97, 98. Kita boleh jumpa dekat ayat nombor 75 kan? Saya tak berapa nampak dekat sini. Satno saya tunjukkan. Ayat nombor 75, 97, 98 dengan 127. Kita catat. Yang tuan ikut melalui TikTok ni, kita kena catat tentang penyebutan sebanyak 4 kali kalimah al-mustada'afin merujuk kepada orang yang lemah. 4 kali ayat 75, 75, 97, 98 dan 127. Okey. Kenapa nak ambil maklumat tu? Maklumat itulah yang memberikan kepada kita kesimpulan surah An-Nisa. Jadi kita dah jumpa 3 ciri. 3 keunikan surah An-Nisa ni, maknanya surah yang paling banyak menyebut perintah tentang berlaku adil. Surah yang paling banyak menyebut tentang anak yatim. Surah yang paling banyak menyebut tentang orang-orang yang lemah. Perkataan al-mustada'afin. Lepas tu apa lagi? Surah An-Nisa surah yang paling banyak. Tetapi dia sama macam surah Nahl, surah Lebah. InsyaAllah nanti kita akan baca surah Lebah. Surah Lebah, An-Nahlu dengan surah An-Nisa, surah yang paling banyak mengulangi penyebutan perkataan hasanatan, iaitu kebaikan diulang sebanyak 4 kali. Okey, surah An-Nisa, surah yang paling banyak mengulangi penyebutan buat kebaikan. Hasanatan tu sebanyak 4 kali. Nak tahu dekat ayat nombor berapa? Kita boleh temukan pada ayat nombor 40. 40, ayat 78, 79 dan ayat nombor 85. 78, ayat nombor 40 kan? 40, 78, 79 dan ayat nombor 80, 85. Sekejap Okey, saya tunjukkan contoh. Tuan-tuan akan jumpa perkataan hasanatan. Contohnya pada ayat nombor 78. Akan jumpa perkataan wa in tusibuhum hasanatun. Ayat nombor 79 Allah kata ma asabaka min hasanatin. Tuan-tuan tolong cari ayat itu dalam surah An-Nisa. Kenapa? Kerana ayat-ayat itu, kalimah itu memberikan kita isyarat kepada perbincangan 170 ayat surah An-Nisa tu pasal apa. Jadi kita dah, setakat ni kita dapat 4 perkara. Dapat 4 perkara. Perintah berlaku adil paling banyak dalam surah An-Nisa. Kalimah anak yatim paling banyak dalam surah An-Nisa. Lepas tu cerita tentang orang yang lemah paling banyak dalam surah An-Nisa. Kemudian menyebut tentang perkataan kebaikan paling banyak dalam surah An-Nisa. Dekat 4 ciri ni memberikan kita isyarat kepada perbincangan surah An-Nisa. Okay, kita tengok satu lagi. Dalam surah An-Nisa, surah Nisa di antara salah satu 3 surah, ada 3 surah dalam Quran yang banyak menyebut tentang perkataan ihsan.
Perkataan ihsan, ihsan ni ada 3 surah paling banyak menyebut tentang ihsan. 3 surah. Daripada 3 surah itu, satu daripada 3 surah itu adalah surah An-Nisa. Ada 2 kali. Nak tengok ayat nombor berapa? Okey, tentang perkataan ihsan tu. Okey. Tuan-tuan boleh jumpa perkataan ihsan. Ihsan 2 kali tu dalam surah An-Nisa ayat nombor 36, ayat nombor 62. Kita kena catat. Ayat 36, ayat 62. Nanti buka surah An-Nisa, cari dekat ayat 36 perkataan ihsan. Buka ayat nombor 62, cari perkataan al-ihsan pada surah An-Nisa. Tapi dekat Al-Baqarah ada 3 kali. Surah Ar-Rahman ada 2 kali. Maknanya surah An-Nisa ni surah yang kedua bersama dengan Ar-Rahman yang banyak menyebut tentang ihsan. Makna kata ada sesuatu yang Tuhan nak sampaikan dalam surah An-Nisa tentang ihsan. Jadi perkataan ihsan itu dipilih oleh Allah untuk duduk dalam surah An-Nisa, maknanya ada sesuatu pada ihsan itu. Sebab itu tadi kita dah sebut surah An-Nisa tujuan dia adalah Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil kepada semua manusia, terutama kepada orang lemah. Kalau orang tanya, kenapa kita boleh kata surah An-Nisa ni surah perintah berlaku adil kepada semua manusia, terutama golongan lemah? Kita kata jawapan dia, kalimah yang paling banyak menyebut tentang adil An-Nisa. Kenapa sebut golongan lemah? Kalimah tempat yang paling banyak dalam Quran menyebut tentang orang yang lemah, surah An-Nisa. Lepas tu kita dah sebut tadi awal-awal, surah An-Nisa tujuan dia adalah untuk Allah perintah bukan berlaku adil je. Buat advance. Advance ni maksudnya ihsan. Adil wajib. Berlaku adil tu wajib. Tapi Allah suruh kalau boleh advance lagi. Buat lagi, lebih adil lagi. Itu dipanggil ihsan. Jadi Allah memilih untuk disebutkan perkataan ihsan yang paling banyak sebanyak 2 kali digabung dengan surah Al-Baqarah dan surah Al-Rahman menyebut tentang ihsan. Maknanya Allah mengisyaratkan kepada kita ada perintah tentang berlaku ihsan. Okey, selesai beberapa perkara. Okay, saya nak ambil satu lagi. Dalam surah An-Nisa adalah surah yang paling banyak menyebut tentang perkataan wasiat. Tengok perkataan wasiat. Okey, ini tuan-tuan kita ambil maklumat ni kerana dia membantu kita untuk faham surah An-Nisa. Kita tak dan nak belajar 176 ayat, tapi cara macam ni, modul macam ni, dia bantu kita faham dengan cepat sesuatu surah. Baik. Perkataan wasiat Allah paling banyak sebut dalam surah An-Nisa bersama-sama dengan Al-Baqarah. Maknanya bukan surah Nisa sajalah. Perkataan wasiat ni juga adalah surah Al-Baqarah. Tetapi kita dah selesai surah Al-Baqarah. Kita nak fokus surah An-Nisa. Perkataan wasiat ni maksudnya adalah pesanan dari Allah. Wasiat. Okey, kita tengok. Dalam surah An-Nisa tu ada ayat keberapa sebut tentang wasiat. Okey, saya tunjukkan tuan-puan ya. Okey. Ayat nombor 11. Tuan-tuan akan jumpa perkataan wasiat dari Allah. Allah guna perkataan apa tahu? Yusikumullah. Ayat 11 surah An-Nisa. Yusikumullah. Ayat 12 Allah kata wasiyatam minallah. Ayat 131 surah An-Nisa Tuhan kata apa? Walaqad wassayna. Walaqad wassayna. Okey. Apabila kita tahu surah yang paling banyak mengulangi pesanan dari Allah, perkataan wasiat itu, Allah pilih selain Al-Baqarah, An-Nisa, maknanya ada sesuatu yang Tuhan nak kita ini ambil perhatian. Seolah-olah surah An-Nisa ni dia meninggalkan pesanan-pesanan daripada Allah. Bukan pesanan yang biasa-biasa ya. Kalau guna wasiat ni benda yang besar. Jadi surah An-Nisa itu ada kaitan dengan pesanan-pesanan daripada Allah supaya berlaku adil, bersifat ihsan kepada golongan yang lemah, anak yatim dan juga kepada para wanita. Okey, kita sambung lagi.
Okey. Setelah selesai beberapa ciri surah Nisa ni, okey, saya nak kita bincang pula tema bagi surah Nisa. Okey, setakat ni alhamdulillah kita dah selesai tujuan surah Nisa. Nanti saya ulang kembali apa yang kita bincangkan pada pagi ni. Saya nak terus pergi kepada mehwar surah, iaitu tema surah Nisa. Okey. Tema surah Nisa ni, temanya adalah tentang keadilan dan rahmat Allah kepada manusia. Jadi kalau kita nak war-warkan kepada manusia, kalau kita nak bawa misi, contohnya kita nak bawa misi keadilan contohnya, maka kita boleh gunakan surah Nisa. Jelas. Kalau kita nak bawa misi rahmat Allah kepada manusia, kita juga boleh bawa misi dalam surah An-Nisa. Kerana surah Nisa 176 ayat itu memang fungsinya adalah untuk mengajak manusia supaya memberikan rahmat, belas kasihan kepada golongan-golongan yang lemah. Alhamdulillah, kita dah selesai hampir 33 minit membincangkan tentang isi kandungan surah Nisa dengan menggunakan pendekatan bincang nama surah, tujuan surah dan tema surah. Okey, maknanya saya ulang kembali sebelum kita menangguhkan pengisian kita. Maksudnya, surah An-Nisa ini kenapa dipilih dengan kalimah An-Nisa? Kerana surah yang paling banyak, yang paling panjang membincangkan hukum hakam perempuan adalah surah An-Nisa. Okey. Kemudian penyebutan kalimah An-Nisa, An-Nisa ada sebanyak 17 kali dalam surah An-Nisa. Kalau kita nak himpun ke semua sekali dalam Quran, kita akan jumpa sebanyak 57 kali lah. Okey, tujuan surah An-Nisa adalah surah yang Allah meminta kepada manusia supaya berlaku adil, berlaku ihsan. Kenapa kita kata berlaku adil? Kerana surah yang paling banyak menyebut perintah berlaku adil, ta'adilu, i'adilu, duduk dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surah yang banyak juga menyebut tentang ihsan, ihsan. Surah An-Nisa, surah yang banyak menyebut tentang anak-anak yatim. Surah yang paling banyak menyebut tentang kalimah al-mustada'afin, orang-orang yang lemah. Itulah ringkasan kepada memahami surah An-Nisa. Agak-agak tuan-tuan boleh faham tak? Menggunakan pendekatan membincangkan nama surah, tujuan surah dan tema surah. Selesailah kita memahami secara ringkas 176 ayat surah An-Nisa. Okey, sebelum saya tangguhkan pengisian kita pada pagi ini, izinkan saya untuk menguatkan tema tentang An-Nisa itu. Izinkan saya untuk menyebut tema tentang An-Nisa. Okey. Kalau tuan-tuan sekejap ya. Okey. Sekejap ya. Okey. Kalau tuan-tuan nak kukuhkan lagi pengetahuan tentang tema perempuan dalam surah An-Nisa ni, bukan sekadar diulang perkataan nisa banyak kali, tuan-tuan kena mengikuti pembelajaran, belajar sinopsis surah ataupun tema surah. Tuan-tuan belajar segmen surah. Maksudnya tuan-tuan kena cari ayat-ayat yang ada memperincikan tentang hukum hakam perempuan. Yang tu kena masuk pada kita kena bincang pada slot yang lain lah. Sebab slot kita ni kita tak nak bincang segmen ayat. Segmen ayat ni maknanya kita tak nak bincang tentang sinopsis ayat. Kita cuma bincang nama, tujuan dan tema surah. Okey, sebelum saya tamatkan, saya nak kita ambil contoh ayat lah.
Sebab surah An-Nisa tujuannya untuk menekankan tentang keadilan. Okey, adil dalam perkara apa? Ihsan dalam perkara apa? Okey, tuan-tuan boleh dapatkan maklumat tentang adil lah, adil. Tentang al-adlu. Okey, tuan-tuan boleh rujuk ayat nombor 58 dalam surah An-Nisa. Ada perintah dari Allah supaya berlaku adil. Allah kata, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Allah kata kalau kau nak menghukum manusia, lakukan dengan adil. Ayat nombor 58. Kalau tuan-tuan buka ayat 135, tuan-tuan akan jumpa Allah minta kepada kita tegakkan keadilan. Jangan bias. Kita kena objektif. Tak pilih kasih, tak pilih bulu, tak pilih warna, tak pilih kasta. Allah kata perintah berlaku adil tu. Duduk pada ayat nombor 135. Bukan sekadar tu tau. Surah An-Nisa ni cerita juga Al-Quran yang Allah turun ni, semuanya hukum itu untuk apa? Adalah untuk berlaku adil. Okey, itu tentang tema keadilan. Saya harap tuan-tuan dan perempuan jelas tentang apa yang kita bincangkan pada pengisian pada pagi ini. Baik tuan-tuan dan perempuan, itu saja sebenarnya yang kita nak buat sesi ulang kaji ya, sebab setiap jam 8 pagi kita akan buat ulang kaji 114 surah persediaan untuk memasuki bulan Ramadan. Kita nak tadarus ni, kita dah tak sempat nak belajar isikan doa, kita dah tak sempat untuk mencari makna-makna nak faham tu, mungkin dah tak dan sebab kita nak kejar khatam. Okey, tadarus. Jadi persediaan kita untuk ke Ramadan, kita buatlah ulang kaji. Nanti kalau tuan-tuan buka surah An-Nisa, ya, sebelum tuan-tuan baca pada ayat yang pertama, tuan-tuan ingat balik. Oh, dulu kita pernah belajar nama An-Nisa. An-Nisa tu pasal apa? Lepas tu ingat balik tujuan surah dan tema surah. InsyaAllah, sekurang-kurangnya kita masuk baca pada ayat surah An-Nisa tu, kita dah dapat dah gambaran awal apakah perbincangan yang Allah nak sampaikan kepada kita tentang surah An-Nisa. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi saya berhenti dengan kadar ini 40 minit kita bersama pada pagi ini. Okey, ada apa-apa persoalan tak? Ada apa-apa pertanyaan tentang perbincangan nama, tujuan dan tema bagi surah An-Nisa? Saya buka soalan kalau ada. Di Zoom ada tak soalan? Di Zoom tak ada, Ustaz. Okay. FB pun tak ada. IB pun tak ada. Okey, tapi setakat ni jelas ke? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Saya tak sempat nak bincangkan surah Al-Maidah. Surah yang kelima. Ini kita bincang esok insya-Allah. So esok pagi kita akan bincangkan tentang nama surah Al-Maidah, tema surah Al-Maidah dan tujuan surah Al-Maidah. InsyaAllah esok pagi jam 8 pagi. So kita bersiaran melalui 3 platform lah. Di Zoom Akademi Tadabbur Malaysia, dekat IB page Malaysian Tadabbur Academy, dan kita akan juga buat secara langsung melalui aplikasi TikTok. Jadi moga-moga dapat manfaat untuk pengisian pada pagi ini. Walaupun tak dapat banyak, sekurang-kurangnya dapatlah gambaran surah An-Nisa itu tentang apa. Ingat, kata kunci dia apa? Trigger dia apa? Mudah je. Adil, ihsan, orang-orang yang lemah. Wanita tu sudah pastilah. Wanita, anak-anak yatim. Itulah untuk kita ingat satu Nisa. InsyaAllah boleh ingat. Lepas ni kalau tuan-tuan nak cerita balik pada orang, senang. Tema apa? Adil, dia punya trigger dia, adil, ihsan, orang-orang yang lemah, wanita, anak-anak yatim. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon maaf, penerangan yang sangat ringkas pada pagi ini. Kita jumpa
esok pagi insya-Allah 8 pagi surah Al-Maidah pula untuk kita bincangkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.